إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم يسر ولا تعسر فإن التيسير كل عسير عليك يسير اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah SWT, pertamanya kita memanjat rasa syukur yang tidak terhingga ditemukan kembali untuk kita sama-sama berkongsi ilmu Allah, untuk kita sama-sama meningkat ilmu dan kepahaman agama. Mudah-mudahan laluan-laluan yang kita lalui ini, mudah-mudahan Allah beri lorong kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, untuk memberkati, marilah kita mula dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di tangan tuan-tuan ada kertas, tajuknya Siri Teladan Tokoh Bertakwa. Cuba kita congkil balik. Di dalam sejarah Islam, betapa kepimpinan itu amat penting meneraju rakyatnya ke arah baik. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh idola terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi kamu, bagi kita umatnya, fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah, contoh, model, qudwah terbaik. Begitulah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tengok akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ditanya kana huluquhu al-Quran, Aisyah menjawab, itulah Al-Quran. Ya, betapa sesungguhnya Rasulullah model yang terbaik untuk kita contohi. Di dalam kita nak melayari sejarah, apatah lagi sejarah kepimpinan Islam setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, penggantinya ialah khulafa ar-rasyidin,
kepimpinan pemimpin pengganti yang cerdik, yang hebat, memiliki ciri-ciri kepimpinan. Dan pengganti yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diganti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dan seterusnya ialah Uthman bin Affan, dan seterusnya ialah Ali bin Abi Talib. Kemudian kepimpinannya seterusnya dipegang oleh dinasti ataupun keluarga Bani Umayyah. Kita nak bincangkan keluarga Bani Umayyah, ya, kita nak bincangkan ialah keluarga Bani Umayyah, dan seterusnya kerajaan Bani Abbasiyah. Kita nak sebut di dalam hadis Rasulullah SAW sebelum kita berbicara siapakah Khalifah Umar Abdul Aziz, kerana negara kepimpinannya sama ada dia menuju ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Kerana hubungan pemimpin dengan Allah adalah merupakan perkara pokok. Kerana itulah Rasulullah SAW sebagai contoh, ya, dalam Islam, negara Islam yang pertama yang didiri, yang dibina oleh baginda Rasulullah ialah di Madinah dengan piagam Madinah. Daripada begitu banyak tokoh-tokoh kepimpinan Islam zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman Bani Umayyah, dan zaman Abbasiyah, dan seterusnya Daulah Uthmaniyah, ya, Daulah Uthmaniyah yang berpusat di Turki. Saya nak mengajar untuk kita sama merenungi balik, ya. Kita melihat kepada hadis Rasulullah SAW. Saya mafhumkan di sini apa Rasulullah SAW bercakap tentang kita adalah bertanggungjawab, ya, di atas kepimpinan kita. Sama kita orang yang paling tinggi di atas, seterusnya kita adalah orang yang di bawah, hatta di dalam rangka kita sebagai ketua keluarga. Kita lihat hadis Rasulullah SAW sebelum masuk kepada tajuk kita ni. Kamu adalah pemimpin. Kita ni adalah pemimpin, ya, dan kamu juga akan diminta bertanggungjawab tentang apa yang dipimpin orang yang di bawah kita. Kalau kita di atas, maka di bawah kita begitu ramai, ya. Begitulah di dalam rumah tangga. Ketua atau imam adalah pemimpin. Ketua ataupun imam. Itu dalam konteks kita nak sebut imam ni, imam sembahyang berjamaah pun, kalau imam batal pun, ya, makmum batal apa? Bukan begitu. Dia. Dan ia akan diminta bertanggungjawab tentang apa yang dipimpinnya. Ya. Suami adalah pemimpin di dalam keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diri kamu makna suami lah. Wa ahlikum nara, di bawah kamu dalam keluarga, anak, isteri, nara, daripada api neraka. Suami adalah pemimpin di dalam keluarganya. Dia akan bertanggungjawab tentang apa yang dipimpinnya. Suami dalam hadisnya disebut oleh baginda Rasulullah, tak habis daripada kita sebut tadi.
Kemudian Rasulullah SAW, isteri juga pemimpin. Isteri juga pemimpin. Tak lepas tanggungjawab rumah kita di dalam mengendalikan rumah tangga suaminya, dan dia juga akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, ya, sepanjang dia bersama dengan kita. Maka isteri juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bukan itu saja, ialah pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga pun akan ditanya. Apatah lagi, ya, kita sebagai ketua rumah tangga bertindak garang, ganas, ya, mereka juga akan ditanya. Pembantu rumah tangga juga memimpin dalam menguasai harta benda majikannya juga, dan juga akan ditanya tentang apa yang dipimpin, apa yang diberi tugas kepadanya. Muslimin yang dirahmati Allah SWT, karena kepimpinan ini amat penting di dalam sesebuah negara, maju atau tidaknya, barakah atau tidaknya. Saya nak bawa kisah, ya, ciri teladan tokoh bertakwa Umar Abdul Aziz. Ya, kita disebut, kita pernah dengar orang menyebut tentang siapakah Khalifah Umar Abdul Aziz, ya, tokoh. Jadi kita lihat yang pertama sekali di sini ialah nama sebenarnya beliau ialah Abu Ja'far Umar Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, ya, nama beliau. Dilahirkan pada tahun 63 Hijrah bersamaan 682 Masihi, dan meninggal dunia pada 110 Hijrah 720. Lama dah. Sekarang ni, ya, 1441 nah, ya, bulan Islam, kalender Islam. Beliau adalah khalifah kepada Bani Umayyah ke-6. Ini kerajaan Bani Umayyah, ya. Selepas Khulafa Rasyidin, kerajaan Ar-Rasyidin, maka penggantinya Umayyah. Seterusnya sampai kepada khalifah yang ke-6, beliaulah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Selepas dia menggantikan, selepas Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Bila kita sebut saja khulafah ataupun khalifah Bani Umayyah, mereka ada daripada keluarga mereka, ya. Khalifah Umar Abdul Aziz memerintah tak lama, hanya 2 tahun 5 bulan. Walaupun 2 tahun 5 bulan, tetapi meninggalkan kesan yang begitu hebat, ya, di dalam pemerintahan. Barakatullah, berkat Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat yang ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, ya, seorang gubernur Mesir dan adik kepada Khalifah Abdul Malik, ya. Maknanya ramai adik-beradik. Ibunya adalah Ummu Asim bin Asim, ya. Ibunya nama Asim bin Asim. Umar adalah cicit kepada Khalifah Rasyidin Umar Abdul Khattab. Kan itulah dikatakan, ya, kehebatan nama Umar ni. Satu, Umar Ibn al-Khattab, khulafah yang kedua Khulafah Rasyidin. Kemudian cicitnya pula namanya Umar bin Abdul Aziz, namanya sama, tetapi memiliki kehebatan hubungan dia dengan rakyat dan hubungannya dengan Allah
ya, seorang yang begitu bertakwa kepada Allah di dalam kepimpinannya. Umar Abdul Aziz, kita lihat dibesarkan, kerana bila kita mengkaji, meneliti sesuatu sejarah, kita boleh ambil ya pengajaran-pengajaran daripada apa yang dilalui oleh tokoh-tokoh yang berkenaan. Ya, Umar Abdul Aziz dibesarkan di Madinah. Sebut Madinah tempat suci, hebat, ya, hebatnya. Dengan bimbingan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayat hadis. Ya, maknanya kehidupan Sayyidina Umar dilingkungi oleh ilmuwan Islam. Apatah lagi dalam bidang-bidang, berbagai bidang, termasuklah bidang ya hadis baginda Rasulullah SAW. Kita lihat ya, Umar telah menghafal Al-Quran sejak masih kecil lagi. Hebat nak. Macam Imam Syafi'i lah, 8 tahun dah hafal Quran. Ya, kita merasa kan, ya, kalau kita lihat orang kalangan orang kita, orang Melayu ni yang hafal Quran 8 tahun, tak tahulah, tuan-tuan bilang lah berapa ramai. Begitulah, dia diasuh dalam lingkungan persekitaran orang yang berilmu, ya, serta bergaul dengan para pemuka fuqaha. Dia bergaul dengan lingkungan persekitarannya ialah ahli-ahli fiqh, dan termasuklah ulama-ulama. Tuan-tuan gambarkanlah apabila berada di Mekah, di Madinah, rasa macam mana agak-agaknya, ya. Sama ada tuan-tuan pergi haji, sama ada tuan-tuan pergi umrah, Allah persekitarannya membantu untuk kita sama menekuni, tekun. Hebat, Allahu Akbar. Rasa cemburu, orang solat demi solat, tawaf demi solat, tawaf, kita terpanggil. Tapi apabila kita berada di negara kita, Malaysia, ataupun di negara-negara kita di mana-mana pun, ya, mungkin semangat itu ya berkobar-kobar, tetapi lama kelamaan Allahu Akbar. Dulu rajin solat-solat sunat, kerana kita tak tinggal solat sunat di Masjid Al-Haram, di Masjid An-Nabawi, tiba-tiba balik di sini, alhamdulillah. Kemudian lama-lama dia hilang, pudar, tak tahu. Persekitaran itu amat penting, bukan begitu? Persekitaran ini yang membentuk Umar Abdul Aziz, ya, seorang yang dikatakan wara' dan zuhud, merantau ke Madinah untuk menimba ilmu pengetahuan, ya. Selain daripada Mekah, pergi ke Madinah, belajar saja, belajar. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan, ya, ilmu ni, bila kita memenuhi syarat seorang penuntut, ya, kata Imam Ghazali, banyak syarat-syaratnya tu, kan gitu, ya. Allah turun di dalam diri kita as-sakinah, ketenangan, barakatil keberkatan ilmu, belajar sikit dapat banyak. Allahu Akbar. Beliau telah berguru dengan beberapa tokoh termuka seperti Imam Malik bin Anas, ya. Imam Malik bukan ke mazhab-mazhab yang diperakui, ya, banyak selain daripada 4 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Malah Imam Syafi'i pun pernah belajar, berguru dengan Imam Malik. Kitab yang termasyhur yang dikarang oleh Imam Malik ialah Al-Muwatta, ya. Hebatnya Imam Syafi'i itu, ya,
dia boleh hafal isi kandungan kitab Muwatta yang begitu tebal tu, ya. Bila dia nak berguru kepada Imam Malik sangka orang biasa dia tu. Kalau kamu nak berguru dengan aku, dia kata, ya, kamu kena hafal tu, ya. Apa yang respon dia tu, ya. Imam Syafi'i sama Z dah, dari kulit ke kulit hafal lah, tanyalah hebatnya. Kan itu Al-Quran pun boleh dihafal dalam usia dia 8 tahun begitu lagi, ya. Begitu juga dia berguru dengan Arwah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far, semua sahabat ni, semua sahabat. Yusuf bin Abdullah dan sebagainya, begitu banyaknya. Kemudian bila melanjut pelajaran dengan beberapa tokoh terkenal di Mesir, ya. Di Mesir pun, ya, begitu hebat dari segi ilmu Islam, ya. Kita lihat pula sifat-sifat peribadi Umar Abdul Aziz. Beliau mempunyai kepribadian yang tinggi, ya. Syakhsiah atau sahsiah, dalam bahasa Melayu sahsiah, itu dalam bahasa Arabnya, ya, maknanya pribadi yang tinggi, ya, berakhlak mulia, disukai ramai. Oi, orang ramai suka, ya, tengok dia hebat dari segi ilmu. Wara', tu dia. Bukan senang nak dapat title wara' ni, tuan-tuan. Wara' ni berhati-hati, ya. Apatah lagi dalam konteks kita nak sebut yang kita lalui hadapi sekarang ni dari aspek pemakanan. Berhati-hati makanan, apatah lagi makanan yang haram tu, dah tentulah tidak, ya. Syubhah yang meragui, bukan begitu. Tapi Sayyidina Umar dari seluruh aspek wara' yang diwarisi dari datuknya Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Umar Al-Khattab. Okey. Baginda amat berhati-hati dengan harta. Allahu Akbar, ya. Begitulah hebatnya. Dari segi harta takut, ya. Hak orang, hak aku. Ya, kadang-kadang hak orang hak aku juga, bukan begitu. Amat berhati dengan harta, utama yang melibatkan harta rakyat, apatah lagi semasa beliau menjadi khalifah, ya. Sebagai seorang yang zuhud, sebutnya pemimpin kena ada zuhud ni, ya. Kena zuhud tu, ya, kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, salah satu daripada sifat mahmudah, ya. Kan itu Imam Ghazali menyebut di dalam pelbagai kitab termasuk Ihya Ulumuddin tentang sifat zuhud. Bukan zuhud ini meninggalkan dunia, mengambil dunia sekadar, ya. Bukan tinggal dunia, mengambil dunia sekadar untuk kita hidup, ya. Kehidupannya semasa menjadi gubernur di Madinah, ya. Di Madinah dia dilantik menjadi gubernur. Ketokohannya hebat, amanahnya, keterampilannya, sahsiahnya, ya. Dan khalifah Madinah dan khalifah adalah sama seperti kehidupannya semasa menjadi rakyat biasa. Apatah lagi dia menjadi khalifah pun, ya, adalah beramanah. Sebelum menjadi khalifah, masa menjadi rakyat biasa pun seorang yang hebat, begitu hebat, ya. Harta yang ada termasuklah barang perhiasan isterinya cerah kepada Baitul Mal. Mana mungkin kita boleh nak buat ni, ya. Inilah kerana takutnya,
Harta, barang perhiasan, ya, isteri diserah kepada Baitul Mal, ya, perbendaharaan negara, dan segala pembelanjaan negara berdasarkan konsep jimat cermat, begitu berhemah, ya. Dia khalifah, dia pegang jawatan, dia berhati-hati, dia takut berlaku penyelewengan, kerana penyelewengan telah berlaku semasa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah itu sendiri, Abdul Malik dan sebagainya, ya. Atas alasan ini adalah harta rakyat, dia kata semua harta rakyat, ya, dia tak boleh ambil, ya. Kerana itu jawatan bukan untuk menjadi kekayaan, tetapi jawatan adalah amanah. Dia, ya. Ini terbukti apabila beliau dengan tegasnya menegur dan memecat pegawai yang boros di dalam masa dia menjadi khalifah, ya. Dia melihat pegawai-pegawai, orang yang di bawahnya yang boros dipecat, dan segala bentuk jamuan negara tidak dibenarkan dengan harta kerajaan. Begitulah, ya. Oi, takut sungguh, takut, kerana akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti. Okay, ya. Kemudian kita lihat di sini khalifah yang bertanggungjawab dan amanah. Ini dia, kita lihat apakah berlaku semasa pemerintahan dia tentang sifat amanah, jujurnya seorang khalifah. Kan itu kita pilih tokoh tauladan, ya. Okey, yang pertama sekali kita lihat di sini, ya, ucapan Umar Abdul Aziz telah dilantik menjadi khalifah. Ya, kan itulah ia bermula daripada ucapan-ucapan apabila dilantik menjadi khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar Abdul Khattab, dan begitulah seterusnya. Mereka bila dilantik terlalu takut. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah. Bila keputusan mesyuarat, dia menolak, tapi akhirnya dia terpaksa bersetuju. Kerana menolak itu maklumlah tanggungjawab, ya. Balik pada kita pula, ya, melobi untuk dapatkan jawatan, ya. Takut bukan begitu, ya. Apa pidato yang pertama setelah Khalifah Umar Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, ya? Mana negara Islam besar, luas, ya, bukan setakat Mekah, Madinah, ya, Iraq, Mesir, bukan begitu. Apa ucapan Khalifah Umar Abdul Aziz semasa dia menjadi khalifah? Antaranya kita sebut di sini, ya, kita terjemahkan saja. Aku berpesan kepada kamu, rakyatlah, supaya bertakwa kepada Allah. Begitulah, ya. Kita pun sendiri bila kita hadir dalam solat berjamaah, antara rukun khutbah kan, dia imam kena sebut, khatib kena sebut ittaqullah. Apa makna ittaqullah? Bertakwa kepada Allah, menyuruh kita dekati Allah, laksana perintah, tinggal larangan, ya. Bukan makna kita bila sebut saja ittaqullah tu kita tidak ada langsung gambaran di situ. Mana pesanan bertakwa kepada Allah SWT penting. Nah, itu dia dalam ucapan Sayyidina Sayyidina Abdul Aziz ni, dia kata apa? Aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah, kerana takwa kepada Allah itu adalah penting daripada segala-galanya, ya. Takwa dari segi keseluruhannya lah, bercakap, tingkah laku, melaksanakan perintah Allah dan sebagainya.
Tiada kemuliaan dan kehormatan yang dapat menggantikan ketakwaan kepada Allah. Ya. Maknanya bila kita bertakwa pada Allah SWT, Allah berikan kepada kita mulia. Allah berikan kepada kita, Allah dihormati. Ya, tidak ada kalimah-kalimah selain daripada takwa, ya, yang Allah sayang kepada hamba-hambanya. Maknanya ucapan Umar Abdul Aziz kepada rakyat-rakyatnya. Kemudian dia menyambung ucapannya, beramallah kamu untuk akhirat. Kita faham, ya. Maknanya duduk dunia ini bukan kosong. Laksanakan amalan soleh perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bawa akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercucuk tanam sebanyak mungkin, ya. Kerana siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah Ta'ala akan menjamin bahawa selesailah urusan kehidupan dunia, ya. Maknanya apa yang kita amal dunia ini keseluruhannya, maka selesailah tanggungjawab kita di dalam dunia ini apabila Allah angkat ataupun Allah matikan kita. Amalkan. Kemudian Umar Abdul Aziz menyebut, amalkan tingkah laku yang baik, peribadi yang baik, akhlak yang baik sewaktu kamu bersendirian. Itu dia. Waktu kita sendiri pun, ya, dia suruh beramal dengan maknanya tingkah laku yang baik. Baik, ya, ketika kamu berada di depan di kalangan orang awam, apatah lagi orang awam akan melihat pemimpin yang baik, ya. Kalau contoh yang baik, sudah tentu rakyat gembira. Okey, ya. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat pula contoh yang kedua. Sebenarnya banyak, ya. Kita tak dapat nak muatkan di dalam kertasnya. Umar ternyata terlalu sedih dan gelisah dengan beban tanggungjawab yang dipikulnya sesudah dilantik menjadi khalifah. Dia terpaksa, kerana dia melihat zamannya, ya, tidak ada integriti lagi, ya. Inilah dia terpaksa, bila dilantik dia terpaksa pegang, ya, untuk merubah suasana keadaan-keadaan semasa itu. Selesai menunaikan solat, beliau berdoa dan menangis. Pemimpin, ya, dia mengadu pada Allah apabila dia dilantik menjadi khalifah. Dia berdoa dan menangis kepada isterinya. Diadukan bagaimana resahnya beliau mengenangkan beban untuk menguruskan umat Muhammad, kerana tanggungjawab besar rakyat, bukan begitu. Katanya, aku terfikir tentang nasib orang fakir miskin. Itu dia, ya. Kerana dalam sebuah negara bukan setakat, ya, pelbagai keadaan, termasuklah orang fakir dan orang miskin yang kelaparan, ada orang lapar, ya. Macam Saidina Umar pun, dia menjadi khalifah, dia pergi malam-malam memantau, ya, dia memantau, dia melihat keadaan, bukan duduk di atas kursi, ya, tetapi dia pergi memantau. Dia melihat keadaan rakyat jelata yang dicatat di dalam sejarah banyak, ya. Dia kata apa?
Orang sakit yang terlantar, kerana dia memikirkan mahuwasan dia setelah menjadi khalifah, dia memikirkan begitu jauh, ya, begitu jauh. Orang sakit yang terlantar, orang yang tidak berpakaian, orang yang terinaya, orang asing yang menjadi tawanan perang. Bila tawanan perang, bukan boleh sesuka hati kita bertindak zalim terhadap mereka. Orang tua, Allahu Akbar, tengoklah, ya tuan-tuan, keluarga yang memiliki anak yang ramai, keluarga yang memiliki anak ramai tetapi hartanya sedikit, dan orang lain seperti mereka yang terdapat di seluruh pelosok. Begitulah, ya, di dalam sebuah negara yang pelbagai keadaan rakyat jelatanya. Aku mengenang, kata Umar Abdul Aziz, bagaimana Tuhanku akan menanya dan memintaku bertanggungjawab ke atas mereka semua pada hari kiamat nanti. Ini yang paling ditakuti, ya, kerana apa tugas yang mesti dipikul, terpaksa dipikul, dia akan bertanggungjawab. Dia akan bertanggungjawab, ya, semua yang akan dikendalikan, ya, kerana aku takut aku akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Apa aku akan jawab? Allahu Akbar, ya. Aku takut jika aku tidak dapat memberikan keteranganku, apa yang aku akan buktikan. Inilah rasa risau Umar Abdul Aziz. Okey. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga, kisah yang ketiga. Diceritakan bahawa selepas dilantik menjadi khalifah, ya, ini situasi berbeza. Saya nak fokuskan kepada apa yang berlaku ke atas, nak menunjukkan bahawa kehebatan Umar Abdul Aziz. Diceritakan bahawa selepas dilantik menjadi khalifah, ketika mahu berangkat pulang dari urusan pemakaman Khalifah Sulaiman, Umar diberi berbagai jenis kenderaan. Umar dilantik, selepas makam dia pula ganti menjadi khalifah, ya. Umar diberi berbagai, maklumlah suasana mewah sebelum Umar Abdul Aziz, ya. Umar diberi berbagai jenis kenderaan khalifah. Weh, kenderaan waktu itu bukan sekarang ni. Sekarang ni macam-macam jenis. Dulu tu kenderaannya tidak seperti mana sekarang, tapi mewah dalam arti kata waktu itu. Umar bertanya, apakah ini? Dia tanya, apa benda ni yang anda bagi pada aku, kenderaan ni? Mereka menjawab, malah dah menjadi khalifah, inilah kenderaan buat khalifah. Ini untuk khalifah ni, ya? Umar berkata, hawanku lebih sesuai bagiku. Kasar tu, no, ya. Kemudian beliau menjual semua kenderaan yang tersebut dan wang diserah kepada Baitul Mal. Tengok hebat tak, ya. Maknanya dia tak mahu kenderaan, ya, yang mewah lah waktu itu bagi ketua negara, bukan begitu, ya. Kasar dia bercakap macam tu. Semua sekali dijualnya. Untuk saya jualkan semua sekali, dan duitnya diberi kepada Baitul Mal. Begitu juga dengan perhiasan, perbaidani, penggalas kaki yang disediakan untuk khalifah yang baru. Memang tradisinya khalifah ada punya peruntukan kewangannya, dia tak mahu semua sekali itu, ya. Semuanya dijual oleh Umar dan wangnya diserahkan kepada Baitul Mal. Allahu Akbar. Kemudian kita lihat yang keempat, ya. Umar pulang ke rumah, kemudian beliau masuk ke tempat tidurnya. Dia seorang khalifah. Dia balik dari urusan mengendalikan urusan rakyatnya, ya. Dia balik ke rumah, tempat tidur, ya.
Sebelum sempat beliau membaringkan badan, tiba-tiba anaknya Abdul Malik, anak Umar Abdul Aziz, nama dia Abdul Malik, masuk berjumpa dengan beliau. Abah, abah, ayah, ayah. Sedangkan Umar Abdul Aziz ni dia nak tidur, dia dah letih dah mengurus, ya. Datang anaknya. Pada masa tersebut anak beliau Abdul Malik bin Marwan usianya 17 tahun. Kemudian anak beliau berkata, apakah yang kamu ingin lakukan wahai Amirul Mukminin? Dia sebut kepada ayahnya, kamu lakukan apa ya Amirul Mukminin? Lalu Umar menjawab, ya, Umar ayahnya kan menjawab, anakku, ya, kamu apa pun datang kepada aku nak tanya apa sebagainya, ya, aku ni letih, kata dia. Lalu Umar menjawab, anakku, aku ini ingin menghilangkan kepenatan seketika kerana aku terasa terlalu letih, kata Umar Abdul Aziz kepada anaknya. Selepas itu Abdul Malik berkata, anaknya berkata, ya, walaupun jawapan bapaknya aku letih nak bari, nak tidur, ya. Selepas itu Abdul Malik bin Marwan berkata, kamu ingin menghilangkan kepenatan sebelum kamu mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim kepada pemilik asalnya, wahai Amirul Mukminin. Kerana sebelum daripada Umar Abdul Aziz, ya, Allahu Akbar, berlaku tidak amanah terhadap harta. Aku nak uruskan itulah tu. Ya, nak selesai ke masalah-masalah umat. Ya, apatah lagi pak saudara yang menjadi khalifah sebelum Umar Abdul Aziz. Ya. Wahai Amir Mukminin. Lantas Umar menjawab, anakku, kemarin aku telah berjaga malam untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bapa saudara kamu Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Kemarin aku tu pun tak mau kita tidur kerana menyelesaikan harta yang diambil, ya, secara rampasan Sulaiman, ya. Nanti apabila tiba waktu zuhur, aku akan mendirikan sembahyang bersama dengan orang ramai. InsyaAllah aku akan mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim kepada pemiliknya. Ya, dia nak selesai masalah tu. Bagi dia rehat. Seorang ayah nak rehat, bukan pemimpin. Seterusnya Abdul Malik berkata, anak jom respon, dia berkata, ya, siapakah yang akan dapat menjamin bahawa kamu akan terus hidup sehingga zuhur? Kalau ayah kata lepas zuhur, ayah jamin ke? Ya, ayah ni, ya, umur ayah selepas zuhur masih ada, ya. Allahu Akbar. Begitulah anak yang hebat. Mendengar kata-kata anaknya tersebut, ya, Umar Ibn Al-Khattab terus bangkit, lalu beliau cium dan peluk anaknya. Kemudian beliau berkata, Allahu Akbar, terbangkitlah, terangsang, ya, kerana kata-kata nasihat daripada anaknya itu, ya. Segala puji bagi Allah yang telah melahirkan seorang anak dari tulang salbi aku, yang boleh membantu aku di dalam perkara agamaku. Maknanya ingat aku, Allah begitu, walaupun letih, ya, tapi tanggungjawab. Sesiapa yang barang mereka pernah diambil secara zalim sebelum pemerintahan Umar Abdul Aziz, sila laporkan. Dia bercakap kepada orang ramai. Begitulah hebatnya. Kemudian Umar mengembalikan barang yang diambil secara zalim kepada pemiliknya. Hebat tak? Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kelima kita lihat di sini ialah, ini pun satu rangsangan untuk kita sama-sama, ya. Pada suatu malam tatkala baginda sedang tekun bekerja di bilik istananya. Kita nak sebut istana waktu itu bukan istana sekarang. Jangan gambarkanlah, ya, kalau kita nak sebut. Begitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masjid pun daripada pelepah tamat. Rumah Rasulullah pun begitulah keadaan-keadaannya. Terlalu dhaif dalam konteks nisbah kita di sini, kan gitu. Pada suatu malam tatkala baginda
baginda ni Saidina Umar Abdul Khattab sedang tekun bekerja di bilik istananya. Tiba-tiba seorang puteranya masuk, anaknya lelaki masuk untuk membincangkan suatu hal. Ya. Allahu Akbar, ya. Baginda bertanya, urusan kerja apakah? Ini dia. Urusan kerjaankah atau urusan keluarga yang hendak kamu bincangkan? Anak dia masuk di dalam bilik dia bertanya, urusan keluarga kah, dia kata apa, urusan kerjaan kah atau urusan keluarga yang hendak kamu bincangkan dengan ayah ni? Jawab anaknya, urusan keluarga ayah, kata Umar Abdul Aziz. Tiba-tiba baginda memadamkan lampu yang terletak di meja yang digunakan untuk menerangi bilik kerjanya itu, kerana dia bekerja untuk urusan kerajaan. Lampu yang digunakan adalah wang milik kerajaan, sedangkan anaknya datang ya untuk urusan keluarga, kemudian dia padamkan lampunya. Allahu Akbar, ya. Puteranya merasa heran melihat sikap ayahnya yang seraya bertanya, kenapa ayah padamkan lampu itu? Itu dia, ya. Maka jawab ayahnya, benar kata kau wahai anakku, ya, tetapi kau harus ingat lampu yang sedang ayah gunakan untuk bekerja itu kepunyaan kerajaan, bukan hak keluarga kita. Minyak yang digunakan itu dibeli dengan menggunakan wang kerajaan, sedangkan perkara yang hendak anak-anak pergi bincang dengan ayah anda adalah perkara keluarga. Allahu Akbar. Hebat tak? Hebat, ya. Lantas baginda khalifah meminta pembantu membawa lampu dari bilik dalam, ya, gantikan lampu yang miliki kerajaan, ya. Lantas baginda meminta pembantu membawa lampu dari bilik dalam, kemudian baginda pun berkata kepada puteranya, ya, sekarang lampu yang baru kita nyalakan itu adalah kepunyaan keluarga kita. Minyak pun kita beli dengan wang kita sendiri, ya. Allahu Akbar. Sila kemukakan apa masalah yang anak nak bincangkan dengan ayah anda, kerana anak anda dia datang berjumpa dengan untuk dia bincang tentang soal keluarga. Demikianlah besarnya sifat amanah dari seorang pemimpin yang berkelebar selaku seorang raja yang berjiwa besar. Allahu Akbar, ya. Kita lihat yang keenam, yang terakhir, ya. Sewaktu beliau menjadi khalifah, tengok, seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang zuhud wara', seorang pemimpin yang berilmu. Berkat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curah kepada pemimpin itu. Ini berlaku sewaktu beliau menjadi khalifah, mana Umar Abdul Khattab, Umar Abdul Aziz. Serigala dan kambing berkawan. Mana boleh berlaku serigala dengan kambing boleh, kerana serigala itu makanan anjing, bukan begitu. Tetapi begitulah hebatnya Sungai Dajlah dan Sungai Furat di Iraq, ya. Kita tengok tu sungai syurga tu, bukan begitu, ya. Pada hari beliau meninggal, tu dia, ya. Bila meninggal dia diratapi, pengembala kambing melihat, ni, ya, pengembala kambing, ya, melihat serigala merekam miliknya, kambing miliknya. Dia berkata, ya, apabila aku melihat serigala tiba-tiba merekam kambing tidak seperti sebelum daripada ini, ya, bila kematian Said Umar Abdul Aziz, ya, rupanya keberkatan, sehinggalah
Sebelum daripada itu, makna zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz, serigala dengan kambing pun berkawan. Selepas dia meninggal dunia, Allah tarik pun berkah, ya. Sehingga balik pada kambing menjadi mangsa kepada anjing. Keberkatan Allah Subhanahu wa taala angkat. Begitulah, ya, kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Mudah-mudahan kita menjadi panduan untuk kita agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, insya-Allah, ya. Kita bukan pemimpin, mudah-mudahan kepimpinan kita dalam rumah tangga, mudah-mudahan insya-Allah, ya. Jadi setakat itulah untuk kita, sama-sama mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan kepada kita. Saya nak baca sebelum mengakhiri sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza du'iatil amanatu fantaziris sa'ah." Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Ya, jika amanah telah disia-siakan, ya, tidak mengendalikan, ya, tidak beramanah sama ada keluarga, ya, hingga ke benda negara, maka tunggulah kiamat berlaku. Tunggulah bala Allah Subhanahu wa taala. Tunggulah berkat akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, bagaimanakah, ya, tidak melakukan amanah wahai Rasulullah SAW? Maka jawab, jika suatu urusan diserah kepada bukan ahlinya. Bila sesuatu amanah diserah kepada bukan ahlinya, sama ada dia bukan bidang dia ataupun tidak melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, tunggulah kiamat akan berlaku. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.